tahu 9. Dari segi akal, orang tu 9, tahu 9. Maknanya tak cukup 1 nak 10. Orang gila. Kalau kita tengok dia, nasib baik aku tak gila macam tu. Saya pernah berceramah di satu hospital. Hospital, apa nama dia? Dulu nama dia Hospital Bahagia. Sekarang ni Hospital Permai di Johor. Dia hospital untuk orang yang psikiatris ada masalah kan. Saya pergi ceramah situ, tapi asisten saya dia merayau, dia round hospital tu, dia jumpa orang-orang dekat hospital tu yang duduk dekat katil tu, semua gaya-gaya dia. Dan tu ada yang semua rupa-rupanya bila tanya dengan nurse yang jaga sana, semua memang jawatan ni eksekutif kan, jawatan pegawai keuangan, jawatannya pegawai pemasaran, memang pangkat tinggi. Jadi kita boleh tengok kan, syukurlah aku tak jadi macam tu. Baru nak jadi macam tu, dia buat family day. Lega. Contoh lah. Benar. Memang betul lah kan. Tak, kita kalau tak betul-betul boleh jadi macam tu tau. Dah lah kena marah dengan bini. Syek ni. Kerja. Orang nama kerja juga. Tapi tak ada cuti langsung. Ambil kau. Bawa dengan kerabat dia. Bawa datang Dusun Eco Venture Resort. Baru nak marah, nampak kubur. Kan insaf je. Jangan. Aku akan mati juga nanti. Macam tu lah kan. Tak, dia macam tu lah kan. Jadi makna kata, baru nak tahu, akhirnya kita settlekan 3-in-1 punya masalah. Betul tak? Kita nak bercuti, akhirnya dapat bercuti pula, dapat jumpa kawan-kawan sekerja. Dia ni lah puan apa ni yang selalu kontak-kontak I tengah-tengah malam tu, ni lah puannya. Oh ya ke puan? Nanti kontak lagi ya. Macam tu kan. Jadi makna kata dia faham. Itu tujuannya family day. Tujuan family day baru kita tahu, oh ni lah dia. Oh ni lah yang tuan CEO yang dia cakap tu. Rambut dia putih semua. Memang orang kaya ni semua rambut putih. Mana ada rambut? Yang rambut kita yang tak berapa putih ni bukannya banyak duit sangat. Kena tunggu bonus. Ni contoh lah. Contoh. Jadi makna kata pergaulan kita, pencampuran kita satu dengan yang lain. Dari segi akal, keturunan kita membentuk keluarga salasilah yang baik-baik. Dari segi harta, tengok kita mungkin lebih baik daripada orang lain. Ada orang tu tak merasa family day, tak merasa family day daripada Sabtu hari sampai Ahad tau. Sabtu tidur pula malam sampai Ahad. Sabtu dapat slot last kali. Bukannya panggil daripada awal, tak ada. Siapkan bilik ke, tak ada. Ni beritahu contoh. Kita kena belajar syukur tau. Syukur. Kan? Tak. Ni bukanlah kata saya minta pun. Tak. Sebab saya yakin akan ada lagi family day yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudara pengerusi acara berbahagia Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Matrid, yang dikasihi Puan Syarimatun Mat Saleh, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matrid Akselerasi Ekspor, sebenarnya Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matrid Pembangunan Pengekspor, bagi Puan Sri Datin Liana Lim, Ketua Pegawai Operasi Semuanya Eco Venture Resort Recreation Senyum Berhad. Seterusnya, tuan-tuan dan puan yang dihargai sekalian, alhamdulillah, hari ini ramai betul. Yang kat luar tu pun ramai betul. Sini yang minum tu seberang jalan lagi, memang ramai betul kan. Ada yang confused.
Jadi pagi ni moodnya happy, alhamdulillah. Ceramah perdana tajuk yang paling simple tapi mendalam maknanya. Terima kasih, hargailah. Tahniah kan, dengan satu tagline, untunglah kan ya, yang faham-fahamlah kan. Tu saya cakap tadi, adalah seorang pegawai yang tercakap, alhamdulillah dia orang baru dapat bonus. Oh, patutlah kau tak ajak-ajak aku, dah senyap je kata. Tapi bagi Datuk, dia kata tak pernah lupakan saya. Terima kasih banyak. Dan sebenarnya saya bukan daripada Seremban, saya daripada Perak. Saya 3 hari di Perak ceramah di sana. Malam tadi di sebuah perkampungan Inggeris, namanya Slim Village. Slim Village di Slim River. Kan, mana ada nama apa Sungai Kurus, tak ada kan. Slim River dekat kampung Slim Village, jalan dia berliku-liku. Dan alhamdulillah malam tadi tidur di Slim, pagi tadi dah gerak sampai ke sini lah, alhamdulillah. Tak dengar? Sabarlah, dia baru start, sabar. Saya buat sabar kan. Dah tahu pokak duduk belakang. Okey. Tak, dia memang kita start dengan gear 1 dulu, sabar kejangnya. Kalau terus start gear 5 nanti sangkut-sangkut tahu. Jadi bila sebut tadi, saya ingat satu ayat yang Datuk Musaffar sebut kan, sama dengan tagline yang selalu saya sebut dalam ceramah. Bila dia sebut tentang yang kita buat yang baik-baik, kita tentu Allah akan balas kurniakan kepada kita yang baik-baik juga. So saya ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, Tuhan akan balas yang baik-baik. Hashtag tu kena letak. Setiap kali apa letak. Ingat baik-baik, fikir baik. Ingat tu sangka. Fikir yang benda-benda baik yang nak buat. Lepas tu buat yang baik-baik, Tuhan akan balas yang baik-baik. Tengok kita 3 bulan sekali kita bagi penerapan nilai-nilai murni, kan, semua kerja fikir benda-benda baik je. Siapa sangka bos besar fightkan untuk kita kan, fightkan untuk kita, dapat bonus. Ada yang dapat sebulan, ada yang dapat setengah bulan kan. Lepas tu dapat pula datang sini, kenalah ahli keluarga dia ramai, segala mak mentua, ipar mau dibawa datang sini kan. Bilik banyak kosong, banyak kosong, jangan risau. Nak baring, nak tagak semua ada. Ya kan, jangan risau. So kan tertolan pula mic ni kan. Okey. Jadi makna kata memang bersyukurlah dengan apa yang dah dikurniakan kepada kita. Saya teringat ada satu gambar yang ditunjukkan, satu gambar seorang budak tengah menyangkung, dia tengah kutip makanan dekat tanah tu, tengah kutip makanan, dan benda tu dilakarkan dalam satu kanvas lukisan, tapi sebenarnya sebenarnya tu memang actual, yang gambar yang sebenar kemudian dilakarkan dalam potret. Dan kemudian dia ada satu, dia punya kata-kata grateful, dia kata. Maknanya kita kena rasa berterima kasih lah dengan apa yang kita ada, thankful, kita rasa macam syukur apa yang Tuhan bagi dekat kita kan. Sebab sebenarnya contoh malam tadi kan, berapa ramai yang punya happy malam tadi, sonok-sonok kan, tertidur sampai terlupa minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun bangun pagi tadi yang alah kenapa hidup lagi ni, tak ada. Kecewa pula, hidup lagi lah, kau pun hidup lagi, tak ada kan. Kita terlupa pula tu nak bangun, adalah bangun tu kelang kabut tahu happy je, dia terlupa terima kasih, syukurlah Tuhan bagi aku hidup lagi pada hari ni. Kepada yang non muslim yang hadir ini, jangan risau, ucapan saya international, semua orang boleh ambil. Walaupun saya petik apa yang Allah Ta'ala sebut ke, you boleh ambil mana yang baik-baik apa yang saya share, jangan risau. Sebab kepada yang non-muslim pun, pada fahaman-fahaman yang berbeza pada Islam pun, dia yakin benda baik akan dibalas dengan baik, itu je.
kan. Benda jahat berbalas dengan jahat, dia percaya pada karma. Tapi pada orang Islam lah, benda jahat yang dibalas, benda yang tak baik daripada benda baik kita buat, itu pun benda baik sebenarnya kalau kita fikir betul-betul, kan. Contohnya, kita buat baik dengan orang tapi orang buat jahat dekat kita, sebenarnya itu pun ada baik dia. Baik dia apa? Baru kita tahu siapa kawan-kawan kita, kita siapa yang bersama dengan kita. Itu sebenarnya kan. Macam sekarang kan, siapa yang nak bersama kan? Time apa, happy-happy duduk belakang sama-sama, kan? Kan duduk belakang sama-sama kan. Kan time happy lah tu. Tapi time masalah, tiba-tiba bos duduk depan, dia seorang duduk depan, dia pandang kawannya. Macam tu lah kan. Macam tu lah contoh yang nak faham kan. Jadi Tuhan anugerahkan pelbagai nikmat yang sempurna pada kita, dan benda tu dilihat sebagai perkara yang wajib agar apa yang kita buat tu lebih baik. Tuhan bagi macam-macam kurniaan, Tuhan bagi macam-macam kat kita supaya kita jadi lebih baik. Kita lebih tunduk, lebih patuh kepada Tuhan yang mencipta kita. Kita lebih mensyukuri apa yang kita ada. Kalau kita bekerja tu, kita akan kerja yang lebih baik lagi. Sesiapa yang mengingati Allah, berarti dia bersyukur. Begitu juga kalau mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah beritahu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan? Jadi kalau Tuhan ni dia lain. Macam kita lah contoh kan. Kau tolong aku bagi kau. Kau tak tolong, aku tak bagi. Itu manusia. Tapi Tuhan janji dengan kita, kalau kamu buat, kamu syukur, aku lipat gandakan lagi, lebih lagi dapat. Tetapi kalau kita kufur, kalau kita tak bersyukur, Tuhan bagi azab pula, Tuhan bagi kesusahan pada kita pula, di dunia dan di akhirat lagi dah dapat dah. Macam mana pula? Sebab syukur itu bukan hanya sekadar gosok dada syukur, bukan, tak memadai. Jadi 4 kata Imam Al-Ghazali dalam bab syukur. Pertama, kita sebut alhamdulillah, syukur. Yang kedua, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Bonus yang kita dapat ni, Tuhan izinkan kita dapat menerusi usaha daripada manusia-manusia yang bertanggungjawab nak usaha dapatkan sesuatu untuk kita, dan kita berterima kasih kepada manusia dan bersyukur kepada Allah sebab Tuhan yang bagi nikmat tu pada kita. Ketiga, tindak tanduk perangai kita mesti melambangkan syukur. Maknanya apa? Kerja betul-betul. Tu ketiga. Imam Al-Ghazali kata tindak tanduk perbuatan kita melambangkan syukur. Dan yang keempatnya adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Maksudnya jangan sampai kena buang kerja. Jangan buat benda-benda menyebabkan kita boleh kena buang kerja. Percayalah, bekerja di dalam sektor ini, kita ni takkan dibuang kerja, melainkan kita yang tak nak kerja. Faham tak maksud dia? Kan, kita takkan dibuang kerja, melainkan kita sendiri yang tak nak bekerja. Bila tak nak bekerja, tanda-tandanya banyak. Antaranya selalu datang lambat, antaranya selalu buat perkara-perkara yang dilarang. The do and the don'ts tu, yang the don'ts tu yang dia nak buat selalu. Kan? Jadi makna kata, dengan sebab itulah kesyukuran tu diukur pada 4 perkara, tidak hanya dengan lafaz sahaja. Macam seorang perempuan kan, cukup tahu 9. Dari segi akal, orang tu 9, tahu 9, maknanya tak cukup 1 nak 10. Orang gila. Kalau kita tengok dia, nasib baik aku tak gila macam tu. Saya pernah berceramah di satu hospital dia dulu nama dia Hospital Bahagia, sekarang ni Hospital Permai di Johor. Dia hospital untuk orang yang psikiatris ada masalah kan. Saya pergi ceramah situ, tapi asisten saya dia merayau, dia round hospital tu, dia jumpa orang-orang dekat hospital tu yang duduk dekat katil tu, semua gaya-gaya dia. Tentu ada yang semua rupa-rupanya bila tanya dengan nurse yang jaga sana, semua memang jawatan ni eksekutif kan, jawatan pegawai keuangan, jawatannya pegawai pemasaran, memang pangkat tinggi. Jadi kita boleh tengok kan, syukurlah aku tak jadi macam tu. Baru nak jadi macam tu, dia buat family day, lega. Contoh lah. Benar, memang betul lah kan. Dan kita kalau tak betul-betul boleh jadi macam tu tau, dah lah kena marah dengan bini. Syek ni kerja. Orang nama kerja juga,
Tapi tak ada cuti langsung. Ambil kau, bawa dengan kerabat dia, bawa datang Dusun Eco Venture Resort. Baru nak marah, nampak kubur. Kan insaf je, jangan. Aku akan mati juga nanti. Macam itulah kan. Tak, dia macam itulah kan. Jadi makna kata baru nak tahu, akhirnya kita settlekan 3 in 1 punya masalah. Betul tak? Kita nak bercuti, akhirnya dapat bercuti pula dapat jumpa kawan-kawan sekerja. Dia ni lah puan apa ni yang selalu kontak-kontak I tengah-tengah malam tu, ni lah puannya. Oh ya ke puan? Nanti kontak lagi ya. Macam tu kan. Jadi makna kata dia faham. Itu tujuannya family day. Tujuan family day baru kita tahu, oh ni lah dia. Oh ni lah yang tuan CEO yang dicakap tu. Rambut dia putih semua. Memang orang kaya ni semua rambut putih. Mana ada rambut? Yang rambut kita yang tak berapa putih ni bukannya banyak duit sangat. Kena tunggu bonus. Ni contoh lah. Contoh. Jadi makna kata pergaulan kita, percampuran kita satu dengan yang lain. Dari segi akal, keturunan kita membentuk keluarga salah silah yang baik-baik. Dari segi harta, tengok kita mungkin lebih baik daripada orang lain. Ada orang tu tak merasa family day, tak merasa family day daripada Sabtu sampai Ahad tau. Sabtu tidur pula malam sampai Ahad. Sabtu dapat slot last kali. Bukannya panggil daripada awal, tak ada. Siapkan bilik ke, tak ada. Ni beritahu contoh. Kita kena belajar syukur tau. Syukur. Kan? Tak. Ni bukanlah kata saya minta pun. Tak. Sebab saya yakin akan ada lagi family day yang akan datang. So, fahamlah kan? Tentu. Jadi mana kata kan? Jadi mana kata dari segi harta ada orang lebih, ada orang kurang, dan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa manusia jadi tak syukur? Kenapa jadi manusia tak boleh nak terima kasih? Pertama, ingat, dia sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok orang tu ada ni, orang tu ada ni. Sedangkan kita pun ada yang terbaik. Office you all paling canggih tau. Saya datang kan, ya Allah, bestnya dengan kafenya. Bayangkan. Betul, saya tengok kan, ya Allah kan. Office saya dulu pun tak secantik ini, secanggih itu. Tapi yalah, yang masa dulu kan heran juga kan, banyak bangunan floor bertingkat-tingkat, tapi ceramah dekat gym. Heran aku, tak tahu kenapa. Tapi mana nak, macam mungkin lah masa tu kan tak dalam kau tepuk-tepuk tu kena juga kan. Tapi betul tak, bangunannya canggih, pantry-nya, suasana tempat kerja dengan fasiliti yang canggih. Jadi tak ada sebab you all tak boleh deliver sebenarnya. Itu saya katakan, dengan keadaan macam ni, kita selayaknya bersyukur dengan apa yang kita ada. Tapi kita tengok orang tu ada tu, orang tu dapat ni, orang tu mungkin dapat sesuatu, tapi kita tak tengok apa yang dia tak dapat. Kita tak tengok. Orang tu dapat bonus 3 bulan, tapi rupanya tanggungan dia, keluarga dia, hutang dia mungkin banyak kan. Kita mungkin tak dapat banyak. Jangan kita compare, dia dapat lebih, kenapa aku dapat sikit. So kita kena muhasabah diri kita, tengok kerja kita, performance kita macam mana. Kalau kita pukul sama rata, semua dapat sama, kena ingat, adakah benda tu adil? Adil adalah bukannya sama, tapi adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Yang seorang tu nak sama, tapi kerja dia kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti. Yang seorang tu pula kejap-kejap MC, buah pinggang beralih kan, batuk berdarah kan, gegenang telinga tak dapat dikesan, macam-macam masalah. Tu yang jadi vertigo tu. Tak tahu kan. Yang seorang tu pula kejap-kejap meninggal, mak meninggal, ayah meninggal, adik meninggal. Salah silah keturunan ni memang tragis, betul. Dia seorang ni waris yang tinggal dalam keluarga tu kan. Jadi dalam pada tu kita masih fikir, takkan aku tak dapat sama macam orang. Kita kena tanya diri kita. Macam saya lah kan, saya bukan staff pun. Saya kalau datang ke matrik pun pakai pas pelawat. So kenapa saya boleh bermimpi nak sama daripada hari Sabtu sampai Ahad? Macam tu kan. Macam tu lah. Kena sedar lah. Macam tu kan. Tapi biasanya itu yang Datuk Haji Mustafa ni, dia suka orang yang sedar diri. Sebab bila dia sedar,
biasa Datuk akan bagi lebih lagi. Dia macam tu. Macam tu. Kan. Bak kata orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Cara minta tu kena betul. Paling tidak semua orang kena hantar mesej tu. Assalamualaikum Datuk. Hanya Allah juga mampu membalas usaha Datuk untuk kami. Cakap. Datuk tak minta pun. Sebab orang yang ikhlas ni tak mengharapkan balasan. Wa iman terima kasih pun tak diharapkan. Tapi kita ni sebagai manusia yang berbudi bahasa, terima kasih Datuk. Lain kali kita buat lagi tu ya, family day. Lepas tu ajak Samsul debat juga. Ingat tu, yang hujung tu jangan lupa. Kan, saya tadi sebenarnya tak tahu pula ni program matrik dekat ni tadi baru dapat tahu. Ya Allah, kau tahu semalam lagi dah saya dah prepare daripada Perak kan, saya dah datang kan. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan begitu juga kan, kita pertama sibuk tengok apa orang ada sampai terlupa melihat apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain tapi lupa tengok kekurangan orang lain. Tengok orang lagi susah daripada kita, kadang-kadang kan kita terlupa. Kalau kita tengok orang yang senang, wallah, kenapalah aku tak ada macam dia, kenapa aku tak ada rumah macam dia, itu masalah kita. Sedangkan ada orang yang lagi susah daripada kita. Ada orang tu rumah pun tak ada, ada orang tu kerja berpuluh-puluh tahun kan, pangkat pun tak naik, apa pun tak ada. Lepas tu memang dia dah cakap tak ada kenaikan gaji. Dah begitu pada awal lah, tak ada kenaikan gaji. Awak nak kerja, tak nak kerja sudah. Jadi orang tu tak ada pilihan, dia kerjalah juga. Kita ni dengan ada incrementnya, dengan adanya bonus, kena bawa lagi untuk program family day contohlah kan, dan ada lagi kelebihan-kelebihan lain. Jadi kita kena belajar mensyukuri nikmat yang kita ada. Dan begitu juga yang ketiganya, sebenarnya kadang-kadang kenapa kita tidak bersyukur, sebab kita lupa untuk fokus pada senarai kelebihan-kelebihan yang Tuhan dah kurniakan kepada kita. Ada 5 perkara yang kita nak dalam dunia ni, Tuhan dah bagi 3, tapi kita sibuk sebut 2 yang kita tak dapat. Sebenarnya kita kena faham, 2 tu bukannya kita tak dapat. Pertamanya mungkin yang 2 lagi kita tak dapat tu Tuhan tak nak bagi dekat kita sebab benda tu tak baik pun untuk kita. Ataupun yang kedua, Tuhan nak bagi lebih baik daripada apa yang kita nak. Ataupun Tuhan simpankan kita untuk kehidupan yang lain di akhirat, besok Tuhan akan bagi untuk kita. So kita kena sangka baik. Jangan kita sibuk kata aku tak dapat ni, aku tak dapat, aku kerja bertahun-tahun, itu je. Sedangkan banyak dah yang kita dapat. Kita lupa untuk bersyukur. Tuhan mungkin tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi keluarga bahagia. Tuhan bagi kita datang ni. Ada orang ni boleh bawa family ya, dia tak ada family. Dia hanya ada diri dia je. Ada orang macam tu. Hidup dia sebatang kara. Kan? Ada orang tu family dia ramai, tu dia bawa semua tu. Jadi makna kata bersyukur dengan bahagian masing-masing. Bersyukur dengan bahagian masing-masing. Dan begitu juga, lihatlah pada orang yang lebih rendah pada kamu, jangan kamu melihat pada orang berada di atas kamu. Kerana demikian itu lebih patut bagi kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi juga pesan, Prophet Muhammad pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak bersyukur, dia sampai dekat sini, masa sampai dekat tempat parkingnya dia dah cakap, apa tempatnya ni, depan kubur ni. Seorang tu kan, contohlah, apa tempat macam ni, tak ada, bawalah dekat tempat resort-resort yang besar-besar contoh. Tapi sebenarnya tak. Pada orang ni, ya alhamdulillah ni ada tempat baru ni, mesti ada pengalaman baru ni, kawan-kawan semua ada ni. Dia cuba cari benda yang positif. Cari benda tak baik, memang tak ada benda yang sempurna dalam dunia ni. Tak ada benda yang sempurna. Semalam saya pergi ceramah, apalah masjid ni, jalan macam ni, ya Allah, macam ni. Lepas tu sampai masjid ni, la ilaha illallah, dalam tu sempit, tak ada tempat parking. Lepas tu cakap, penuh masjid tu. Rupa-rupanya dengan suasana meriah, ramai orang datang, makan dia macam ni. Nampak? Kita fikir ada kelebihan-kelebihannya. Masakan orang kampung masak ramai-ramai, dia punya keikhlasan tu terserlah dengan rasa pada daging tu.
Dia tak boleh puji makanan namanya. Memang sedap betul makanan malam tadi. Mengeletek-ngeletek nyawa sedap macam tu lah. Ya Allah, sedap betul. Ada benda yang positif. Ni kadang-kadang bila kita ada benda tak puas hati, kita buka semua benda yang tak elok. Oh, matrik ni tak bagus ni, matrik tak bagus ni, matrik tak bagus ni. Yang bagus, kenapa tak nak sebut? Tidak, bila tak dapat kelebihan, kenapa tak nak sebut? Sedangkan memang tak ada benda yang sempurna dalam dunia. Kereta ni teruk lah, kereta ni kecil lah, kereta ni apalah. Sedangkan senarai kelebihan, kereta tu dah habis bayar. Kedua, servis tak tinggi pun. Ketiga, maintenance dia rendah. Kemudian apa lagi? Selama ni inilah berjasa besar, banyak dah menolong aku bawa hantar anak pergi sekolah, pergi kerja cari rezeki. Banyak lagi benda-benda baik yang ada, tapi kita gemar melihat pada benda yang tak baik. Macam itulah yang berlaku dalam perkahwinan. Ya, bila artis-artis nak bercerai je, tengok mulalah orang tu tak elok lah. Kau main dulu, bukan main lagi wedding of the year. Kalau berjalan masuk ke dewan kan, dia punya gaun sampai ke simpang masuk, berpegang macam ni, orang belakang tu pegang gaun punya labuh kan. Itu masa kahwin. Nah, tu sebab siapa yang belum kahwin, jangan kecewa sangat anda belum kahwin. Sebab tak pernah saya dengar jawapan yang excited daripada orang yang dah kahwin. Orang tengok movie tu hari tu, Police Evo kan. Orang tanya, apa perasaan tengok? Oh, baguslah. Memang best lah pengalaman. Tak pernah lah rasa macam tu. Memang nak tengok 2-3 kali lagi ni. Mat kilau macam mana? Oh, memang bagi kesedaran lah. Kita rasa macam, ya Allah seronoknya. Dengar lakonan ni mantap lah. Saya ingat saya nak tengok lagi lah. Kata. Tak kahwin, dia tanya, apa perasaan bila dah kahwin? Tak ada jawab macam tu. Apa perasaan nak kahwin? Okey lah. Seronok kahwin? Boleh lah. Tak ada orang jawab macam tu. Ya Allah, kenapa tak ada berdua aku kahwin? Ya Allah, tak ada jawab macam tu. Tak ada. Itu sebab kadang-kadang kita gemar kadang-kadang nak mengejar satu benda yang kita tak tahu pun lagi kan? Fear of the unknown. Ada orang yang dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Ada. Alah, lepas tu kan ni dah datang family day, nak tegur kawan yang lain pun takut bini dia marah. Dua hal dekat pejabat bukan main ni. Cantik. Dekat sini tiba-tiba balik je. member office ni. Kau ingat tak? Besar gelak tu betul. Kan? Dekat pejabat dia lah orang. Dia kata, jangan lawa baju ni. Dekat sini tiba-tiba disiplin ni. Assalamualaikum. Dah lama sampai. Alah, nyampak. Tiba-tiba jadi suami yang beriman dan bertakwa. Kan? Dekat pejabat dekat tolong ambilkan air macam ni. Please lah, tolonglah. Baiklah, terima kasih you tolong ambil. Dekat sini dia yang ambil untuk semua orang. Nampak tak? Itu cakap tu. Tapi maknanya macam tu lah. Dunia berkahwin ni memang macam tu. Itu sebabnya jangan kita kecewa dengan apa yang kita tak ada. Kerana mungkin dia belum tentu lagi baik untuk kita. Ya? Bayangkan orang berkahwin pun sekarang ni, bayang satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Statistik sekarang. Setakat saya ceramah ni, dah 2 orang cerai ni. Dah 2 pasangan bercerai ni. Betul. Dulu rekod di Terengganu bercerai, hari ni kahwin, besok cerai. Yang latest, yang viral baru ni, mas kahwin RM22,222.22. Masa dia akad nikah settle, okey, lepas tu baru nak baca taklik tu, lafaz taklik, terdengar suara keluarga perempuan ni sebut, hantaran tak cukup 1,000, hantaran tak cukup 1,000. Dia ceraikan bini dia depan semua orang, talak 3 masa tu juga. Wah, pecah rekod tau. Amin. Itu sebab hari ni pelik-pelik, banyak benda-benda pelik berlaku. Itu sebabnya yang penting, apa yang kita dah ada, jaga elok. Terima kasih, hargailah apa yang kita ada. Sebab orang lain mati-mati nak apa yang kita ada ni. Salah satunya tu, kursi yang you all duduk tu, dia nak sangat duduk situ. Duduk sebagai apa? Bukan duduk nak dengar ceramah, nak duduk sebagai salah seorang staf matrik. Betul? Sebab saya katakan, jawatan puan apa, jawatan puan apa? Saya katakan, macam contoh saya tanya, Puan Syarimah Tun, jawatan apa? Jawatan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matrik.
Kan? Kita tanya dia, jawatan puan apa? Tapi sebenarnya betul ke tu jawatan puan? Contohlah kan kita tanya kan. Jawatan saya lah, betul lah jawatan dia. Tetapi contoh, kalau tiba-tiba Puan Syari Matun kata, saya nak resign lah, saya nak rehat, saya nak mengejar impian saya, sampai terangkat-angkat kaki belakang saya, tahu kan? Contoh kan. Apa salah? Macam sama ke saya cakap tu? Saya tak tahu. Ya, kena. La ilaha illallah. Dia Puan Syari Matun ni kadang-kadang saya tengok dia punya cara dia tak suka sangat orang perasan dia kat mana. Dia jenis suka menyendiri, dia suka ketenangan. Tu yang baju dia dengan sofa lebih kurang kata ini. Kalau tudung tu tak, memang tak perasan dia ada. Puan Syari Matun mana? Macam tu. Sebab dia jenis tak suka menunjuk-nunjuk. Itu bagus dia. You kena faham. Betul. Jadi bila Puan Syari Matun resign, adakah jawatan timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akselerasi Kepot? Aku dah menyebut. Dah kepot lah bunyi. Akselerasi ekspor. Bayangkan kalau dia lepas, adakah minta maaf sebabkan Puan Syari Matun dah resign, maka dengan jawatan-jawatan ni pun jumut sekali? Tak. Ramai orang dah bercita-cita nak duduk tempat dia. Ramai yang bercita-cita nak duduk tempat dia. Tetapi Datuk CEO cakap, tidak ada yang sama macam you, Syari Matun. Sekejap, saya ceramah ni. Tengok Puan Syari Matun, nampak? Dia baru apa? Lah, dia ada situ. Nampak tak? Sebenarnya lebih baik dia macam ni. Kita jangan sayang orang yang kita sayang aja. Kadang-kadang Puan Syari Matun, kita kena sayang orang yang sayang kita. Jadi matret sayang you, so you kena stay sini. Bukan stay sini atau sana, maksud dekat matret, dekat matret. Okey. Sekarang dia pula jumpa dengan Puan Sri Datin Diana ni, saya kena stay sini lah, nampak kan? Tak, bukan. Maknanya terus dengan matrik, terus menyumbang. Sebab khidmatnya, maksudnya khidmat dia masih diperlukan. Itu dia. Itu sebab, tapi jawatan tu bukan, saya pernah ditanya tau, ada satu ustazah ni dia tanya, itu jam siapa? Saya kata jam saya lah. Saya kata ni jam saya. Hai, kata tu saya nak tanya soalan kedua, tangan tu siapa punya? Dia tanya tangan tu siapa punya? Rupanya Tuhan punya tubuh badan kita. Badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang jam ni kita punya? Jadi akhirnya maksudnya apa? Dengan kesementaraan diri kita pun bukan kita punya, tapi Tuhan bagi seolah-olah macam kita punya, dengan bagi nyawa kita, maka bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Pulangkan yang terbaik untuk organisasi kita. Sebab bila organisasi kita berkembang, dia akan jadi relevan. Jangan cakap, alah kita ni okey. Jangan cakap. Kita tengok beberapa kali bertukar pemerintahan. Kita tengok banyak organisasi tiba-tiba dah tak ada. Tiba-tiba tukar nama. Tiba-tiba langsung tak ada. Hapuskan terus. Tolak dia pergi ke jabatan ni. Tolak kat kementerian ni. Tetapi selagi mana organisasi kita ni terbukti produktivitinya mendatangkan hasil, maka sudah tentu tak payah minta orang yang merayu kita tolong bertahan. Itu sebenarnya kita nak. Kan? Baru kita tahu nilai matret ni. Kan? Dulu orang yang tak tahu tu, orang kampung datang, saya nak cari matrade. Mana matrade? Orang kampung kata, ni nak masuk pun takut ni. Jadi makna kata belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan begitu juga kalau melihat orang yang kurang harta, dia akan bersyukur dengan kelapangan rezeki yang Tuhan bagi pada dia. Kalau melihat orang sakit terlantar, dia akan bersyukur dengan anugerah kesihatan yang dinikmatinya. Kalau melihat orang dihukum penjara bertahun-tahun, dia akan rasa bersyukur dengan kebebasan yang dia miliki. Begitu juga kalau melihat orang yang masih lagi tidak mempunyai anak, dia syukur atas anugerah anak yang diberikan kepadanya. Seseorang pasti akan bersyukur bila tengok orang lain kurang akal, maka dia bersyukur atas kurnia nikmat kecerdikan yang Allah berikan kepadanya. Seperti mana kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk
adalah terpesona pada diri sendiri. Bayangkan terpesona diri sendiri, perasan diri itu bagus. Kita dengan perasan bagus, tapi kena buktikan dekat orang yang kita ni bagus. Itu yang lebih baik. Biar orang yang cakap kita bagus, bukan kita sendiri yang cakap kita bagus. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruknya orang. Macam itulah orang yang menyanyi, yang perasan dia penyanyi suara yang paling sedap dalam dunia. Kau fikirlah, dia mengaku pula dengan semua orang suara dia paling sedap, sedangkan saudara mara dia sendiri pun tak tergamak dengan suara dia. Kan? Saya tak cakap orang Malaysia ni orang Zimbabwe, Burkina Faso. Jadi betul. Jadi makna kata, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jaga perangai kita. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Jumpa orang, hormat. Hormat salah satunya adalah hormat dengan karier yang kita ada. Jangan kita rasa, pangkat aku rendah ni. Kita sebahagian daripada tim. Dalam satu pasukan bola sepak, striker biasa dapat nama, sedangkan yang bertungkus lumus di bahagian pertahanan jarang diberi perhatian. Kadang-kadang berapa banyak kali dia bertahan, dia menyepak bola tu out, dia sampai luka-luka, dia sampai injured, tapi akhirnya yang dapat nama striker. Dia dapat nama striker, dia dapat kasut emas. Pernah dengar pertahanan tu dapat kasut emas juga sebab dia punca yang dihantar bola tu ke atas sampai gol? Tak dapat. Jam tu lah kita ni bertahan. Akhirnya dia adalah merupakan usaha satu pasukan. Itu sebab striker yang sedar diri, dia akan terima kasih pada pasukan dia. Sebab kalau pasukan dia tak hantar bola tu dekat dia, dia tak akan dapat skor. Macam tu jugalah. Jangan bahagian kewangan rasa macam dia yang paling banyak menghasilkan duit untuk organisasi. Kau tolong kira je tu, kan? Tolong kira, selaraskan PNL, trial balance, tengok macam mana, kan? Tengok macam mana, berapa profit and loss kita tahun ni macam mana. Betul, kan? Tapi terasa macam kita alhamdulillah kita telah pun menghasilkan, macam dia yang buat tu. Macam itulah. Tapi sebenarnya tak, dia usaha bersama-sama. Ini adalah usaha sepasukan sebenarnya. Macam suami isteri dengan anak-anak. Suami tu jadi hebat, anak tu jadi baik, bukan sebab suami sibuk kerja, ceramah satu Malaysia, kan? Ni kena bagi kredit dekat isteri, tapi isteri kat rumah berlumus tungkus, jaga anak. Maknanya dia lebih teruk daripada bertungkus lumus tau. Berlumus tungkus dengan tudung terbalik, dengan baju binatang, seminggu nak pakai baju yang sama, kan? Baju kelawar lah. Iya, tak payahlah orang perempuan ni kat sini je kontrol macam tu, kan? Siap tiup tu, kan? Tapi balik rumah buka tudung kembang baju binatang, kan? Mula cari habitat tu. Tahu dah. Iya, tak payahlah. Dahlah baju kelawar. Baju kelawar itulah yang dipakai seminggu tu. Dia bukannya tukar. Kau ingat baju kelawar tu dia tukar-tukar, jangan bohong lah. Dia dah macam dah ada bau yang sebati tau. Dia dah okey dengan bau tu. Suami pun macam dah tak kisah dah, sebab bau tu kalau tak ada tu dia tak ada ke ini? Macam tu kan. Dia kena ada bau tu. Jadi makna kata itulah saya cakap tadi. Belajar bersyukur. Kemudian kalau kita tengok dalam bab indahnya syukur ini dan terima kasih ni, maka disebutkan di dalam oleh Fudail bin Iyad, hendaklah kalian selalu bersyukur atas segala nikmat. Maknanya nikmat ni tak kira apa juga yang kita terbayang, benda-benda baik yang ada pada diri kita, maka kita kena terima. Kalau ada keburukan, tiba-tiba kita kena dihantar bertugas ke satu tempat, kita dihantar pergi berkursus ke tempat yang tak selesa, kena terima. Lepas tu dah lah pergi sana, penginapan tidak disediakan, contoh, kena terima. Tak apalah, kita boleh claim, walah kena keluar duit sendiri lah dulu, keluar lah duit sendiri. Tapi rupanya kelayakan kita tak sampai tahap tu. Kelayakan kita sekarang nak ambil hotel yang selesa tak boleh. Ikut kelayakan ni mungkin dalam RM80 saja contohnya satu malam. So ambil lah hotel yang
yang sejajar dengan kelayakan kita. Nak ambil yang selesa kena tambah duit sendiri dan burn kita takkan dapat claim penuh. So ambillah hotel Oyo kan? Ambil hotel yang Poyo ke kan? Hotel yang okey sejajar, janji kita boleh claim balik. Tak apalah. Tu sebab saya kata kadang tak apa benda lah bagi ni. Kita kena bersyukur sebab itu adalah sebahagian pada tugas kita. Dan benda tu kita akan cerita balik pada anak cucu keturunan kita. Dulu ayah pernah kena pergi kursus dekat sinilah kawasan dia, ayah pergi kursus. Masa tu dia tak siapkan penginapan, ayah kena cari sendiri. Benda tu jadi sebahagian pengalaman, benda tu akan jadi elok juga sebenarnya. Tapi kita yang gemar membesar-besarkan benda yang kita tak dapat. Kena pergi kursus dekat sinilah, tak tension ayah ni. Kenapa pula? Kalau pergi kursus kat New Zealand, Australia, hantar dia. Kursus ni hantar dia. Sekali kursus dekat KL, hantar ni ayah kau ni. Sebab dia rasa seolah-olah dia tak ada peluang macam orang lain. Sebenarnya tak. Kebetulan dia sebenarnya pihak pengurusan dah lihat kesesuaian nak menghantar orang tu pergi tu. Bukan lokasinya tu, tapi tajuk kursus dan seminar atau bengkel tu nak dihantar. Itu sebab kita kena sedar. Dia bukan isu favoritism. Kan? Tak. Tapi isunya adalah isu kesesuaian. Dan kesesuaian tu bukan kita nilai diri kita sendiri. Tak. Orang luar akan menilai kita. Tu sebab macam kita main damaji lah. Pernah tak main damaji? Makan berapa kan? Kenapa bila kita main damaji kita tak nampak patutnya kita kena makan kat situ? Kenapa tak nampak? Orang luar cakap makan lah. Mana? Tak nampak dia. Sebab penilaian orang luar lebih besar, lebih luas, lebih jelas. Kadang-kadang dia rasa you ni sesuai ni, you sesuai ni. Itu sebab bila kita masuk pertandingan menyanyi komposer tu tahu dah lagu apa yang sesuai untuk kita. Suara you macam ni, you sesuai lagu-lagu lama aja. Suara you macam ni, you sesuai lagu rap. Sebab lagu melodi you out. You sesuai bercakap daripada menyanyi. Sebaik kau cakap aja. Dia masuk lagu rap aja. Kan? Betul. Dia dengar suara pun dia dah tahu dah. You Samsul Debat, you hanya boleh nyanyi lagu yang macam ni saja. Lagu yang tak menyusahkan diri. Mana lagu yang kena tarik-tarik, baik you jangan nyanyi. Contohlah kan? Iya. Macam tu juga penyanyi tu pun. Dia kena dengar teguran daripada komposer tu. Dia kata, you bila dah berusia, you tak boleh. Datuk Nora persimpangan dilema tu. Masa berlalu. Tu kenal? Saya jumpa dia macam dia jumpa saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, bila kita dah meningkat usia kita tak boleh nyanyi lagu kita dulu tu ikut note yang macam mana kita nyanyi dulu. Sebab bila dah berusia kemampuan suara kita dah tak sama. So kita kena adjust balik, rendahkan dikit-dikit tu supaya kita boleh nyanyi lagu tu seolah-olah macam masih boleh nyanyi lagi tu. Oh macam tu. Dulu note dia tarik sampai ke langit, kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Tak boleh. Tu sebabnya kena ni. Kan? Dan kalau kita tengok apakah cara-caranya untuk bersyukur. Pertama, selalu ingat Tuhan. Bekerja diingat Tuhan. Kan? Nampak tak boleh ni. Ni aku tak boleh buat benda ni. Nampak peluang yang tak baik, tak boleh, ini benda ni tak baik. Ingat Tuhan. Tuhan nampak kita. CCTV dia lagi clear. Super HD. Real, nampak macam seolah ada satu lagi kita. Akhirat besok nampak macam diri kita betul, bukannya nampak skrin ni, nampak diri kita betul. Itu buat jahat masa tu. Contohlah kan, pada tengah malam di satu jalan di hadapan matrik traffic light tu, dia ada countdown 129 saat lagi. 128, 127, 126. Tak ada CCTV, tak ada satu umat pun masa tu pada jam 1:30 pagi. Soalan saya, orang lelaki diam, saya tanya orang perempuan. Orang perempuan tolong jawab. Kau nampak traffic light tu macam tu, orang tak ada, CCTV tak ada, you all akan terus jalan tunggu ataupun macam mana? Adakah you tunggu sampai habis ataupun jalan je lah sebab tak ada orang? Tolong jawab orang perempuan, you tunggu ke you jalan? Jalan. Okey, sekarang orang lelaki. Orang lelaki, you tunggu ke you jalan? Itu bezanya lelaki dan perempuan. Okay. Lantas Khalis pun cakap, tak pernah ke jadi munafik? Contohlah kan, contohlah katakan.
Tak. Sebenar-benarnya itulah maksud dia. Dia patuh peraturan walaupun tak ada CCTV, tak ada kamera, dia tetap akan pastikan dia menjaga peraturan tu. Kita kerja walaupun bos ada tak ada, dia tetap ini nak buat pengumuman. Okey guys, nak beritahu bos kita tak ada. Bos kita meeting weh. Dia meeting kat mana? Putrajaya. Sampai potang. Sampai potang dik. Dia katakan. Ha. So apa nak buat ni? Masak. Bayangkan. Itu pejabat lain. Benda tu tak pernah berlaku, Datuk. Di Matrip tak pernah berlaku. Di Matrip apa berlaku? Weh, bos tak ada lah. Puan Syahrini Matun tak ada. Puan Syahrini Matun mana? Dia pergi meeting. Allah, habis macam mana kita ni? Macam mana kita ni? Bos kita tak ada ni. Telefon Puan Syahrini Matun. Puan berapa lama tak ada ni? Sampai petang. Okey, Puan tak apa-apa. Tak apa, saya handle. Puan Syahrini Matun sampai petang tak ada. Aduh, macam mana ni? Okey, tak apa-apa. Kita buat kerja macam biasa. Make sure, anggap seolah-olah Puan Syahrini Matun ada. Tegamak kau tepuk tangan. Aku sindir ni tu. Aduh, tapi betul lah tu. Sebenarnya itulah yang sepatutnya. Ini tak, bila bos tak ada, dia lah orang. Dia siap menggayakan. Okey, hari ni saya bagi tugas. Okey, dia jadi bos. Saya keluar sekejap, tolong jaga office. Minum je kerja. Jaga, tolong jaga. Kedua, menjauhi penyakit hati. Dalam hati ni buanglah benda-benda tak elok. Kita kerja sama-sama, tengok kan elok ni ha? Kita happy. Kita nampak kan? Kita nampak kawan-kawan ni datang, dia bawa family, dia bawa isteri, dia bawa anak-anak dia. Kita nampak dia bawa suami, bawa anak-anak dia. So cuba kita fikir, kalau kawan tu dia dapat satu anugerah, dia dapat naik pangkat, kita pun boleh bayang anak isteri dia, keluarga dia happy dengan kenaikan pangkat dia. Kenapa kita tak puas hati dia naik pangkat? Kita, kenapa dia boleh naik pangkat? Dia happy. Takkan semua orang nak naik pangkat? Dengan ini saya umumkan semua orang jadi timbalan ketua pegawai eksekutif. Jadi semua duduk depan. Penuh. Belakang kosong, tak ada orang. Dah semua jadi timbalan ketua pegawai eksekutif, macam mana? Kan susah tu. Jadi ambillah turn dia. Giliran ni akan sampai. Kita mungkin tak dapat. Tu sebab suami dia, bila dia balik, dia tak dapat pun dapat jawatan timbalan pegawai eksekutif tu. Ketua pegawai eksekutif tu. Dapat ke orang tu aja. Suami pun pegang tangan dia. Apa mustahaknya menjadi timbalan ketua pegawai eksekutif daripada menjadi pemaisuri di hati abang? Abang itu lain lah. Bila you tak dapat jadi timbalan ketua pegawai eksekutif, you tak sesibuk mana sayang. Bila you tak sibuk, I akan serahkan jiwa raga I untuk you. Yelah. Saya kena gayakan baru you faham. Nampak tak? Itu sebenarnya kita sibuk dengan kadang-kadang. Orang tu pergi UK. Kita asyik Yuban, Ulu Bendul. Kenapa kita asyik pergi situ? Suami pun cakap, walaupun mereka pergi ke UK, kita pergi ke Yuban, Ulu Bendul. Yang penting kebersamaan kita, sayang. Tengok anak-anak kita happy dia kan, nampak kita. Abang boleh keluarkan duit abang segala yang ada, gadaikan tanah, pergilah kau ke UK, tapi apalah maknanya kami berada di sini dengan tahap sayang tak ada di sisi kami. Yelah, betul lah cakap abang tu. Betul tak? Kita gemar tau kadang menilai satu perkara tu tanpa fikir panjang. Sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Hati ni, buang penyakit hati. Jangan tamak. Kongsi tak apa, jangan tamak. Faham? Dia ada beza faham dan setuju. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Tengok tu masalahnya. Saya dah ajar pada awal tadi, sangka baik. Kongsi benda-benda baik. Saya ada cakap kongsi suami? Tak ada kan? Cepat je pergi. Ada je negative thinking. Tak, maksudnya kongsi benda-benda yang baik.
dapat maklumat ni, betul lah, kita jangan sangka buruk lagi dah, share dengan orang, masuk dekat dalam media sosial, kita jangan lagi dah dengki dengan kejayaan orang lain, jangan tamak, jangan sombong, tak ke mana pun kesombongan kita, dan jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai hasad, dengki. Dengki dengan kejayaan orang lain, untunglah dia macam ni, untunglah. Kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Kemudian ucapkanlah kalimat-kalimat pujian, tahniah, bagus awak, hebat, bagus. Buat family baguslah. Family semua ada. Oh, family saya ni ada seorang ni belajar kat asrama tak boleh balik. Puji orang, tak ada masalah. Jangan puji diri sendiri je sudah. Keburukan yang paling buruk tadi, terpesona pada diri sendiri. Cakap tahniah, baguslah you all, alhamdulillah kita dapat kumpul sama-sama, kan, rasa happy, itu yang penting. Kemudian meningkatkan prestasi kita, itu juga salah satu daripada petanda-petanda kita bersyukur. Kita rasa, oh aku sebelum ni aku pencapaian aku macam ni, lepas ni aku kena buat lebih baik lagi. Kalau dulu aku boleh siapkan paperwork tu dalam tempoh seminggu, lepas ni aku nak cepatkan lagi, kompreskan masa dia tapi dengan lebih baik lagi. Contohnya kita kena ada target. Kalau sebelum ni produktiviti aku begini, pada skala begini, aku kena achieve skala begini pula, contoh. Itu maknanya kita kena sentiasa improve. Kemudian berbakti kepada mereka yang memerlukan, tolong orang-orang yang memerlukan. Macam dulu kan masa Covid kan, Madrid pun ada buat gerakan-gerakan bantu orang-orang susah, bantu mereka memerlukan, mangsa banjir, hantar grup pergi, sebab kita rasa kesusahan orang lain. Bukannya sebab nak bantu tu, bantu sekadar nak senang, nak bagi kita rasa, oh macam mana keadaan ni, aduh macam ni rupa-rupanya kan, keadaan ni macam ni, ya, macam mana lah keadaan ni yang mangsa kepala air baru ni. Jadi semua orang terfikir, dah berapa orang jumpa dah, dekat mana, akhirnya dah jumpa dah ke 99. Jadi mana kita pun terasa tau, bayangkan kalau kita yang kena. Sebab bukan semua orang yang ada experience, yang faham kepala air ni macam mana. Ada orang tu dah dengar bunyi tau, prak, dia ada bunyi tu. Kalau kepala air tu nak sampai, dah dengar bunyi pokok, bunyi benda-benda jatuh. Kalau orang tu dengar, kalau orang tak biasa, bunyi apa tu, apa, memang habislah lepas tu. Tapi kalau orang tahu, cepat, kena tinggalkan tempat ni cepat, dah bunyi dah tu, dia tinggalkan dah, dia tak ambil barang dia dah, jom lari dulu, selamatkan diri dulu. Contoh kan, kita terasa empathy tu, kita rasa kesusahan orang lain, maknanya berbuat bakti kepada mereka memerlukan. Seterusnya mengadakan usaha program-program yang melambangkan kesyukuran kita. Contohnya apa? Inilah Family Day. Family Day ni bukan saja buat nak bercuti, tak, untuk menzahirkan rasa keseronokan dan kegembiraan kita di satu tempat, dan kongsi tu pula, berkongsi pula dengan ahli keluarga, berkongsi dengan keluarga rakan-rakan, berkongsi dengan komuniti yang ada dalam Madrid. Itu sebenarnya kan, inilah sebenarnya salah satu cara kita bersyukur. Kita pulangkan balik kepada semua untuk berehat 2-3 hari, rilis 2 hari ni, rilis dekat sini, tak rasa stres sangat pasal kerja, tinggalkan sekejap pasal kerja. Tapi ni dah mula stres ni, dia dah mula stres dah sekarang ni, sebab nak kemah-kemah barang kan, dah mula nak balik ikut jalan mana, dia cakap ikut jalan ni jam, ikut ni, dia dah mula dah fikir-fikir. Tetapi nikmatilah suasana yang kita ada seadanya. Sebab selepas ini, macam saya sebut sebelum ni, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai dah, semalam tu cek tendang kan. Kemudian esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Kejap lagi kita tak tahu jam ke tak, kita tak tahu. Kejap lagi kita lancar semalam, kita tak tahu, jangan mengharap sangat. Tetapi masa ini, sekarang ini, hari ini adalah ibarat wang tunai, manfaatkanlah ia sebaik-baiknya. Duduk kat sini, dengar baik-baik. Mungkin lepas ni ada amanat daripada bos kita, mungkin ada pesanan-pesanan tertentu, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan selalu melihat yang di atas tapi tengok yang di bawah. Maknanya macam saya sebut tadi lah, tengoklah orang yang lebih susah daripada kita, orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Contohlah, ni ada yang datang bawa anak-anak, anak dia sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat tu bukanlah maknanya dari segi kilogram, sehat daripada penyakit. Saya dulu waktu program My House, saya terfikir, saya ada satu program My House, repair rumah orang susah. Saya pergi ada satu rumah ni di Johor, ada satu keluarga ni, dia ada 7 beradik, dia ada 7 anak. 7 anak, dia cuma ada 2 bilik dekat rumah tu. Satu bilik mak ayah, satu lagi bilik untuk tukar baju. Anak-anak bergelimpangan tidur dekat lantai.
Jadi kita buat usaha dengan bajet yang ada dalam 30,000 untuk tambah bilik, supaya dia orang ada bilik dan ada tempat untuk mereka belajar. Ada orang sumbangkan almari, sumbangkan meja study. Cuma masalah yang besar dalam keluarga itu, ada salah seorang daripada anak mereka dilanda penyakit sawan, yang mana penyakit itu hanya satu-satunya yang berlaku di negeri Johor. Kenapa? Apa beza dia penyakit dia? Anak dia ketika umur 15 tahun dilanda demam panas, kemudian dia dapat sawan. Sawan ni yang uniknya pasal penyakit sawan ini, tak boleh lebih, kalau dia kena sawan tak boleh biar dia berlarutan sawan tu lebih 5 minit. Kalau lebih 5 minit, kemungkinan besar dia akan meninggal dunia, dia akan mati. Dan cara nak menghentikan sawan tu adalah, kedua mak ayah dia ni kena sepak anak tu. Bukan dia memang kena pukul anak ni sampai dia sedar. Bayangkan. Dan kata mak ayah dia, kalau kena dekat rumah tak apa ustaz ke, bayangkan kena dekat pasar raya. Anak saya kena sawan dan saya pukul macam tu. Orang keliling yang tak faham semua marah. Kenapa pukul anak tu? Kesian budak tu. Yang sebenarnya itu yang dia kena buat. Saya sendiri menitiskan air mata tu masa interview tu. Saya tanya macam mana ni. Dia kata, ustaz saya doa. Mak dia kata, saya doa biarlah dia mati dulu. Sebab takut kalau saya mati dulu, saya takut tak ada yang nak jaga anak saya. Dan anaknya ni, anak sulung dia yang kena sawan ni, dia kena sawan 3 ke 4 kali sehari macam tu. Cuba fikir. Tu sebab kita kan cakap apa? Ya Allah, syukurlah anak aku tak ada yang sakit macam tu. Tentu maksud saya, kita tengok kan. Jadi syukurlah anak kita ni, dia memang menyakitkan hati. Dia tak sakit tapi dia menyakitkan hati. Anak kita contohlah kan, ada je benda dia menyakitkan hati kan. Dia boleh secara khusyuk dan tawaduk main handphone kan. Kalaulah main game dekat phone tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali dah. Zikir tak berhenti, makan tidak apa tidak, siang malam tak kira kan. Bayangkan budak yang seawal umur 2 tahun setengah tu pun dia dah tahu dah password mak dia. Kalau dulu budak boleh membaca umur 4 tahun boleh membaca keluar surat khabar muka depan. Hari ni budak umur 2 tahun setengah setakat boleh buka password mak tu biasa. Dia boleh ambil cap jari mak dia tak. Bayangkan budak-budak sekarang kan. Budak sekarang zaman dah berubah. Saya pergi dekat Presin 8 Putrajaya atau di satu medan selera, saya duduk, budak sekolah rendah seluar biru makan nasi campur. Cik, kira semua. Budak sekolah rendah kira semua. Main-main. Zaman dah berubah sekarang. Anak-anak dah makin canggih. Dia tak macam dulu. Yeah? Kemudian sentiasa tersenyum. Senyum itu satu bentuk sedekah. Senyum itu penawar. Orang tengah tension nampak kita senyum. Senyum, senyum happy. Ini muka ketat aja hari-hari. Senyum. Sihat. Senyum. Gitu, senyum. Betul. Kadang-kadang dengan isteri pun dari segi kerja. Nampaknya tu romantik. Iya. Jangan lambat balik tau. Kenapa pula? Kan balik macam biasa. Alah, selalu balik lambat. Alah, setengah jam je pun. Tahu tak setiap minit tu kesengsaraan dia macam mana hidup abang? Iya kan? Betul. Tu sebabnya senyum. Suami balik senyum. Orang perempuan pandang suami dengan wajah menggembirakan, pahalanya besar gila. Balik suami, bang, yang tu jangan nak menyingai lah. Kau pandang aku ke? Pandang abang lah. Anak-anak semua macam ni. Kau salam mak kau. Rasa tak lama dah tu. Bukanlah macam tu. Senyum, ikhlas kan? Senyum. Suami balik pun senyum. Suami awal, suami lambat, senyum. Ni suami lambat, pahal lambat, pahal. Ingat ni hotel. Suami pula besok tu tengok bos pula kebetulan tak ada, dia awal setengah jam balik. Sampai kau, hai, awal balik ni tak kerja. La ilaha, tak kerja pula cakap. Susah betul nak memuaskan hati seorang wanita.
perempuan itu. Susah. Tapi tak apalah, tak lama lagi saya akan keluarkan drama terbaru, Lelaki Ini. Tengoklah cerita tu kan. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Senyum. Dekat rumah pun senyum. Anak balik senyum. Saya dulu macam tu lah, senyum. Tapi sebat kena juga. Senyum, zap, aduh, kena rotan dengan ayah ni tu. Wah, botan tu. Lepas tu yang paling perit sekali bila mak masuk dalam bilik tu. Macam itu lagi sakit kau daripada yang first tadi. Betul tak? Oh, dulu macam tu kita, kan? Tak apa. Kemudian berkongsi ilmu yang kita miliki, yang kita dapat hari ni, yang baik-baik kita share dengan semua. Kemudian merawat nikmat yang Tuhan bagi kita. Merawat nikmat ni maksud apa? Maksudnya nikmat yang kita ada, jaga elok-elok. Nikmat kerja elok-elok. Kemudian kita improve tu merawat lah tu, improvekan kerja kita supaya jadi tip top, supaya sesuai sejajar dengan kita punya target untuk achieve standard ISO 9001, 2000 berapa. Tak kisahlah, ikutlah apa yang kita punya grade sekarang ni. Maknanya ini kan kita janji kita punya ni dah standard SOP kita dah bagus macam ni, tapi akhirnya bila orang datang dekat kita dalam kasa orang kampung tu hampir bondo ni cakap bukan main lagi, standard kami menyediakan. Contohlah kalau kita tengok kan, ingat lagi tak objektif, visi dan misi materi? Ingat tak? Okey, saya tanya seorang. Dah mula. Itulah kan. Jadi dia kata buat yang terbaik. Buat yang terbaik untuk organisasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, burung nuri, burung terkukur, bermain-main dekat sumur. Hidup kita wajiblah syukur, barulah hidup tenang dan makmur. Hujan turun membawa putih, habis basah kain kek jomo. Nikmat hidup selalu hadir, hanya bagi mereka yang syukur. Biji padi sedia ditabur, biarlah tumbuh ke petak sawah. Kepada Tuhan kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa. Apa raman buah kepaya? Pohonnya satu, pohonnya satu, tengok tangkai. Apa tanda orang gembira? Selalu bersyukur dengan seadanya. Membaca kitab sehingga tamat, berjalan-jalan ke Gunung Kapur. Hidup kita ni penuh dengan nikmat, jangan pula menjadi kufur. Buat apa menggali sumur kalau orang sibuk dek tidur? Buat apa panjang umur kalau hidup tak tahu bersyukur? Belimbing bosi, belimbing buluh, kalau dimakan rasa yang nikmat. Jadi manusia jangan mengeluh, banyakkan syukur segala nikmat. Durian kampung kek colah buluh, bila nak alih payah nak angkat. Manusia hidup pandai mengeluh, walhal sejuta nikmat melokek. Nikmat melokek itu nikmat melekat. Kita tak faham. Duduk ke rumah dah mula lomeh, sampai tak tahu nak buat apa lagi. Walau anak Adam diberi gunung omeh, dalam hati pasti nak gunung lain lagi. Makan mangga mencicah asam, sampai bono lain tak dapat dimakan. Saudaralah kita wahai cucu Adam, nikmat yang mana lagi kita nak dustakan? Ada samut mengundur-undur, samut air mati termasuk lubang. Kalau hidup tidak bersyukur, sampai ke mati terasa kurang. Tidur lambat baru tersadar, sampai terlepeh makan sarapan. Jangan selalu merasa lapar, cuba bersyukur apa jua keadaan. Pergi ke pasar membeli udang, udang yang segar hasil tangkapan. Ada kalau merasa kurang, namun pada dasar kita dalam kenikmatan. Makan ikan merendang kepaya. Kepaya ni maksudnya papaya, betik. Kepaya orang Negeri Sembilan sebut. Dia campur Melayu dengan orang putih sikit. Kepaya. Kan makan ikan merendang kepaya, rasa nikmat sampai mengelata. Pagi-pagi boleh buka mata. Bukankah itu nikmat yang besar? Ada burung mencatuk sabut, burung diberi nama tu kuku. Manusia kufur akan banyak mengungut, manusia beriman pasti banyak bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan berakhirnya pantun itu, maka cukuplah sekadar itu. Sebab saya tengok cara tenungan tu saya faham, kan? Dia kadang-kadang bila dah sampai dah poluk tubuh macam ni tu, step-step awal nak tidur tu, kan? Jadi saya faham dah tu. Jadi sebelum dia sampai ke situ, kan, teruskan saya nak ingatkan balik semula, belajarlah menghargai dengan bersyukur dengan apa yang kita ada, kan? Belajar bersyukur dengan apa kita ada. Dan saya ucap tahniah, anda berada di landasan yang terbaik, mencari rezeki di tempat yang baik. Tahniah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.
budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau dia silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kilok menik ke Tanjung, hati terkanang mulut menyebut jasa baik pihak menyemput hari ini rasa nak